Apa lauk berbuka korang hari ni? Hari ni kalau dapat bubur lambuk, roti jala, murtabak dengan air katira, layan tak bai? Tapi dari mana asalnya menu-menu yang famous dekat Bazar Ramadan ni? Kalau nak tahu, korang kena layan lah video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah. Memandangkan kita dalam bulan Ramadan ni, antara benda yang famous dalam bulan Ramadan ni mestilah Bazar Ramadan. Masa ni lah kau akan jumpa segala jenis makanan yang kau tak pernah dengar pun kau boleh jumpa juga dekat sini. Antara makanan yang famous dalam bulan Ramadan ni macam bubur lambuk, roti jala, murtabak dengan air katira. Jadi hari ni aku rasa aku nak ceritakan sikit sejarah makanan-makanan yang sinonim dengan bulan Ramadan ni. Kita start dengan bubur lambuk. Ada setengah tempat sebut bubur lambut, ikutlah yang mana korang selesa nak sebut kan. Bubur lambuk ni diperbuat daripada beras lah, of course, dan ada campuran rempah, sayur pucuk paku, ubi keledek, udang kering dengan isi daging atau ayam. Resepi dan cara masakan bubur lambuk ni sebenarnya berbeza mengikut negeri. Contohnya dekat Terengganu, diorang masak bubur lambuk, diorang masukkan macam-macam jenis ulam, lepas tu masukkan isi ikan, keropok keping mentah dengan budu. Kalau negeri-negeri dekat utara pula, biasanya diorang masukkan santan, bawang goreng, kulit kayu manis, rempah ratus. Last sekali diorang garnish dengan daun sop. Menurut Naib Presiden Persatuan Chef Malaysia, Master Chef Rosham bin Haji Rosli, bubur ni adalah makanan utama bagi kita manusia ni, dari peringkat bayi sampai ke dewasa. Kenapa bubur ni bagus untuk orang yang berpuasa? Bubur ni akan bagi keselesaan dekat perut kita yang dah kosong lepas dah berpuasa lebih daripada 12 jam sehari. So, dari mana datangnya bubur lambuk ni? Okey, daripada bacaan aku, bubur lambuk ni dah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15, semasa pemerintahan Parameswara atau Sultan Iskandar Shah, nama baginda selepas masuk Islam. Jadi, masa pemerintahan baginda, Maharaja Hunjan daripada Kemboja datang Melaka untuk melawat baginda. Untuk santapan Maharaja Hunjan ni, baginda minta makanan yang mudah untuk ditelan tapi sedap dan berkhasiat. Maka, tukang masak istana pun hasilkan satu makanan yang kita kenal sekarang sebagai bubur lambuk. Tapi, sumber ni tak relate sangat dengan juadah di bulan Ramadan. So, aku cerita sejarah yang kedua pula yang aku baca. Bubur lambuk ni dikatakan bermula dekat Masjid Jamek Kampung Baru dan dah popular sejak zaman pemerintahan British lagi. Resepi bubur lambuk Kampung Baru ni dikatakan dicipta oleh seorang lelaki yang bernama Said Beng. Sebelum Said Beng meninggal dunia, Allahyarham Said Beng ni turunkan ilmu masakan dan resepi kepada imam masjid pada masa tu, iaitu Muhammad Tahir Jaafar. Sebab tu lah bubur lambuk Kampung Baru tu sedap sampai sekarang, sampai orang sanggup beratur nak ambil bubur tu. Beliau juga mengamanahkan supaya bubur lambuk yang dijadikan juadah berbuka puasa ni diagihkan secara percuma dekat orang ramai yang datang ke masjid. Tak kira lah orang Islam ke, orang bukan Islam ke, mak saleh pun boleh ambil datang. Memang mengalir lah pahala Allahyarham Said Beng ni sepanjang bulan Ramadan. Disebabkan resepi beliau ni, maka terjadinya amalan sedekah makanan dekat orang ramai, lagi-lagi pada orang yang berpuasa. Selain daripada tu, dengan ciptaan resepi beliau yang menjadi tradisi setiap tahun ni, hubungan silaturahim sesama umat Islam dapat dieratkan sebab diorang masak bubur lambuk ni secara gotong royong dekat masjid. Dan untuk pengetahuan korang, Masjid Jamek Kampung Baru pernah cipta sejarah pada tahun 2000 sampai masuk dalam The Malaysia Books of Records sebab masak 100 periuk bubur lambuk. Itulah serba sedikit sejarah bubur lambuk yang aku jumpa lah. Aku tak pernah lagi dapat rasa bubur lambuk Masjid Kampung Baru ni. Aku ingat nanti lain tahun aku nak pergi lah beratur ambil bubur dekat sana. Nak juga try rasa macam mana pergi dia kan. Seterusnya, aku nak ceritakan pasal murtabak. Tapi murtabak ni aku tak makan lah sebab banyak naun bawang. Murtabak atau martabak ni berasal daripada perkataan Arab iaitu martabak yang bermaksud lipat. Murtabak ni famous gila dalam kalangan imigran Kerala yang duduk dekat semenanjung Arab, terutamanya dekat Yaman. Dalam bahasa Kerala, makanan ni disebut sebagai mutabar. Muta tu bermaksud telur. Bar tu pula short form daripada perkataan barota yang bermaksud roti. Tapi barota ni bukan roti yang macam roti gardenia tu tau. Barota ni jenis roti yang kalau dekat kawasan Tamil Nadu diorang panggil prata. Kalau dekat Malaysia kita panggil roti canai. Jadi imigran Kerala ni buat murtabak ni dengan
cara diorang letakkan daging cincang, bawang, cili dan diorang gaulkan dengan telur and then masukkan dalam roti. Lepas tu bila imigran Kerala ni berhijrah ke tanah Melayu, diorang pun buka warung jual murtabak ni dekat orang sini. Murtabak ni pun jadi famous dan akhirnya jadi makanan favourite hampir seluruh rakyat Malaysia. Kalau dekat kawasan Nusantara ni je ada macam-macam jenis murtabak yang famous dan setiap jenis murtabak ni berbeza sikit mengikut tempat. Contohnya murtabak Singapura, diorang letak inti daging dekat luar kulit roti tu. Kalau dalam Malaysia sendiri dekat Kelantan famous dengan murtabak raja. Kenapa murtabak raja? Sebab murtabak tu jadi makanan favourite kerabat diraja Kelantan sekitar tahun 1950-an. Inti murtabak raja ni tebal sikit dan berlapis-lapis macam kau buat lasagna tu. Kalau dekat Pahang pula famous dengan murtabak Mengkasar yang berasal dari kampung Mengkasar, Pekan Pahang. Murtabak Mengkasar ni dibuat dengan cara disalut dengan telur dan murtabak Mengkasar ni menjadi makanan favourite Sultan Abu Bakar Yayatuddin Al-Muazzam Shah, Ibni Almarhum Sultan Abdullah Al-Mutasim Billah Shah, Sultan Pahang moden yang keempat. Dan kita ada murtabak sardin, tapi jarang disebut sebagai murtabak sardin. Kita selalu sebut sebagai roti sardin walaupun dia ada ciri-ciri sebagai murtabak tu. Aku memang suka gila dengan roti sardin ni dan sejujurnya aku pun baru tahu yang sebenarnya roti sardin ni dalam kategori murtabak. Lepas tu adalah murtabak yang biasa jual tu dan ada juga murtabak yang digabungkan dengan makanan moden macam murtabak Maggi. Kalau dekat Indonesia, murtabak yang famous macam murtabak telur, murtabak kentang dengan murtabak manis. Untuk orang-orang Nusantara, murtabak ni biasa kita makan dengan kuah kari atau kicap masam manis. Tapi kicap masam manis ni biasanya kita makan dengan murtabak kentang lah. Asyik cerita makan je kan, tak lengkap pula kalau tak ada air. So, sekarang aku nak cerita sejarah air favourite aku dalam bulan Ramadan ni iaitu air Katira. Tapi ada tempat yang sebut air kasir. Pada abad ke-17, Johor jadi pelabuhan perdagangan yang pesat membangun now. Pelabuhan Johor juga menjadi tempat favourite pedagang daripada Timur Tengah, terutamanya dari Arab dengan India. Sebab masa tu Belanda yang pegang pelabuhan Melaka. Diorang ni pula cekik darah, kutip cukai tinggi now dekat pedagang yang datang sana. Memang taklah orang nak datang lagi. So, pedagang dari Timur Tengah ni ada bawa satu jenis getah yang boleh dimakan iaitu Katira gum atau nama saintifik dia Tragacan gum. Katira gum atau selalu orang kita sebut sebagai getah anggur datang daripada pokok spesies Astragalus yang banyak tumbuh dekat negara Timur Tengah, terutamanya dekat Persia atau sekarang dikenali sebagai Iran. So, korang jangan salah faham. Walaupun kita sebut sebagai getah anggur, buah ni bukan daripada pokok anggur tau. Katira gum ni sangat berkhasiat dan boleh jadi ubat untuk sakit sembelit, membantu sistem pencernaan, mencantikkan kulit, bagi tenaga. Berkhasiat juga untuk ibu mengandung atau ibu yang tengah menyusukan anak. Jadi, anak cucu cicit golongan imigran daripada Timur Tengah ni yang dah menetap dekat Singapura selalu buat air Katira ni. Lepas tu, muncul pula seorang lelaki yang bernama Abu Bakar Yusof yang berkawan dengan orang Pakistan masa beliau kerja dekat Singapura. Agaknya dah kawan lama, member pun bagilah minum air Katira ni. Sekali minum, sedap pula rasa dia. Abu Bakar Yusof pun minta le resepi air Katira ni. Dapat. Beliau pun apa lagi, bawa masuk resepi tu dekat Malaysia dan jual air Katira ni dekat Bazar Ramadan sekitar tahun 1983. Air Katira Abu Bakar Yusof ni memang padu. Sampai sekarang dah famous dekat satu Malaysia. Siap ada orang daripada Pulau Pinang sanggup datang Johor semata-mata nak beli air Katira Abu Bakar ni. Tapi aku sampai hari ni tak dapat rasa lagi air Katira Abu Bakar ni. So, kalau ada orang Johor yang nak datang Melaka ni, bawa le air Katira Abu Bakar tu dalam 3-4 bungkus kan. Aku ni start suka minum air Katira ni sebab dulu masa berniaga dekat Bazar Ramadan Cheng, jiran aku berniaga air Katira tau. So, ada satu hari ni dia bagi le aku 1 bungkus air Katira. Aku pun buka puasa minum air Katira tu. Sekali dah minum, terus ketagih man. Hari-hari aku order air Katira dia. Aku suka sebab sedap dan air Katira ni bagi kau rasa kenyang dan refreshing dalam masa yang sama. Aku kalau time niaga dulu, aku buka puasa air Katira je. Dah malam sikit dalam pukul 10-11 macam tu baru aku makan nasi. Aku tahu korang mesti lapar punya bila dengar aku cerita ni kan. Jangan kata korang, aku pun dah terbayang-bayang dah ni. Sabar, kuatkan iman korang, tahan nafsu makan tu dulu. Sebelum aku nak cerita sejarah makanan terakhir ni, aku nak share sesuatu dekat korang yang berlaku dekat aku baru-baru ni. Masa awal puasa hari tu, aku tengah pening kepala tau. Apa aku nak buat dengan kereta ni? Nak repair pun dah tak berbaloi dah. Takkan aku nak biar dekat sini je kan? Kan menyemak pula dekat laman rumah aku ni. Kan kalau aku buat studio bergerak dekat dalam ni, orang ingat aku buat fake studio pula. Kalau nak buat akuarium ikan pun, pagi letak ikan, petang dah jadi ikan rebus dah. Confirm. Pening
Kepala aku fikir, apa aku nak buat dengan kereta ni? Tiba-tiba aku teringat video Dak Babah hari tu. So dengan pantas aku bertindak. Aku pun terus call lah kawan Dak Babah tu, kasih settle masalah aku ni. Akhirnya bantuan aku pun sampai. Siapa? Adi Scrap Car Melaka. Aku cakap engkau brother Adi ni macam Papa Zolau, Adi Wira Penyelesaian. Kalau korang ada masalah macam aku juga, tak tahu nak buat apa dengan kereta lama dekat rumah engkau tu, nak repair pun makan modal, rotek pun macam dah tak ada harapan dah nak hidup. Takkan kau nak biarkan je menyemak dekat rumah? Nak raya ni tau, kasih cantik le rumah kau hawau. Brother Adi ni bukan setakat kereta je dia angkut, van ke, lori ke atau kenderaan lain yang bersesuaian pun dia sawuk juga. Jangan kau bagi kereta sorong pula, kan dia cok slam kau orang, malu dapat, sakit pun dapat. Syarat nak jual kenderaan lama ni dua je. Wajib ada grant original dengan salinan kad pengenalan penjual. Kalau kereta kau accident total loss, bagi settle dulu dengan polis, insurans, apa semua, baru kau jual. Kang dah jual, dah scrap, tiba-tiba kau nak claim insurans le, apa le. Memang Brother Adi ni hempuk muka kau, mengelupur nyawa kau sekarang. Brother Adi ni beroperasi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Ahad kau janganlah kacau. Ingat orang tak ada live ke lah. Dia cover area Melaka, Negeri Sembilan dengan Muau. Selain daripada tu, kau pandai-pandai le deal dengan Brother Adi ni. Korang boleh WhatsApp atau call je terus Brother Adi ni. Nanti aku akan tuliskan nombor dia dekat dalam video ni atau korang tekan link dekat description. Sap. Sound effect buat sendiri bai. Okey, masalah dah settle. Duit pun dah dapat. Apa lagi? Pergi shopping dekat Bazar Kelebang malam ni. Dah lah tu. Jom kita sambung balik cerita sejarah makanan ni. Aku nak settlekan cepat ni. Modal dah dapat. Nak pergi cari makanan le kejap lagi kan. So, makanan terakhir yang aku nak share hari ni ialah roti jala. Makanan utama masa bulan Ramadan atau bulan-bulan perayaan dekat Malaysia. Roti jala ni biasanya kita makan dengan dua jenis kuah, iaitu kuah manis macam kuah durian. Selalunya dekat negeri-negeri pantai timur. Tapi kuah ni aku memang tak boleh masuk Satu lagi kita makan dengan kuah kari. Selalunya aku makan dengan kari ayam, dan kuah ni selalunya famous dekat negeri-negeri pantai barat. Sejarah roti jala ni panjang sikit dan ada beberapa teori lah. Teori yang pertama, asal usul roti jala ni berkaitan sikit dengan sejarah lempeng. Ni aku ceritakan sekali sejarah lempeng baru kau faham sejarah roti jala ni. Seorang ahli arkeologi yang bernama Conrad Spindler mengatakan dia jumpa lempeng dalam perut mumia daripada Itali yang dah berusia 5,300 tahun, yang dikenali sebagai Otzi the Iceland. Spindler ni jumpa cebisan macam lempeng ingkon dekat dalam perut Otzi yang mati sebab kena panah dekat bahu kiri, dan tempurung kepala dia retak sebab jatuh daripada gunung. Jadi penemuan ni membuktikan yang lempeng dah wujud sejak zaman awal sejarah manusia lagi. Dalam tamadun Greek purba, lempeng ni dikenali sebagai Tajinias. Tajinias ni ada disebut dalam puisi Greek pada abad ke-5 sebelum Masihi yang ditulis oleh Cratinus dengan Magnus. Dalam tamadun Rom pula, lempeng dikenali sebagai Alia Dulcia dan biasanya dimakan dengan madu dan buah-buahan macam buah tin, delima atau anggur. Seterusnya, lempeng dikenali sebagai injera dekat kawasan timur Afrika, kanjiro dekat Somalia dan Lahore dekat Yaman. Dekat India, masa zaman Sanggam dalam Empire Tamilakan pada abad pertama Masihi, lempeng dikenali sebagai dose atau tose. Kewujudan lempeng dekat Asia Tenggara, terutamanya dekat kawasan Nusantara ni, masa zaman penjajahan Rajendra Chola dekat Sriwijaya pada tahun 1025. Lepas tu, kerajaan Chola menjajah Kadaram atau sekarang dikenali sebagai Kedah. Masyarakat Kedah masa tu makan lempeng dengan kelapa parut yang dikenali sebagai Pek Nga. Untuk pengetahuan korang, daripada Pek Nga ni muncullah kuih serabai yang dimakan dengan serawa durian. Dekat sini lah sejarah roti jala ni bermula, di mana menurut cerita rakyat, ada satu hari ni ada seorang isteri yang nak masak Pek Nga untuk sarapan pagi. Bila nak masak lempeng tu, baru dia perasan yang senduk dia dah berlubang. Disebabkan tak nak membazir bahan acuan tu, dia belasah je lah buat. Bila dia angkat acuan tu menitis tau, bersepah-sepah dekat atas kuali. Sebenarnya part ni aku pun tak berapa faham tau. Kalau dah berlubang pun kau gatakan je lah balik kan. Mungkin dia tak tuang macam ni tau, dia biarkan je acuan tu menitis daripada lubang senduk tu. Aku rasa lah, kalau korang lagi faham bahagian ni, korang explain lah dekat aku dekat ruangan komen. Ni aku cerita balik daripada apa yang aku baca je. So nak jadikan cerita, elok-elok nak buat Pek Nga, acuannya dah jadi macam lukisan yang dah berselerak tau. Bila laki dia datang, laki dia pun tepuk dahi. Allah maai, apa dah jadi ni? Pek Nga dah berkirai. Kirai ni maksudnya berselerak tau. Disebabkan perut pun dah lapau, dia pun nak alas perut sebelum pergi ladang, laki dia telan je le Pek Nga kirai tu. Disebabkan Pek Nga tu garing sikit, rasa dia jadi sedap. Laki dia pun suka lah, suruh buat lagi. Maka terciptalah makanan tu jadi makanan harian diorang. Lepas tu ada satu hari ni, lepas
lepas kejadian tu lah, raja turun masuk kampung-kampung sebab nak try makanan orang kampung. Mana tahu ada yang sedap kan. Hari-hari makan menu sama je dekat istana, raja pun dah naik jelak lah. Oleh kerana Pek Ngah Kirai ni nak dipersembahkan dekat raja, adunan tepung tu ditambahkan dengan kunyit sebab nak ikut warna diraja. Bila raja dah makan, sedap pula. So makanan ni jadi popular lah dekat Kedah sebab raja suka makan. Pada abad ke-15, makanan ni sampai dekat masyarakat Melayu Melaka dan orang Melaka pun panggil makanan tu sebagai roti jala sebab rupa bentuk dah macam jala ikan. Itu teori yang pertama. Tapi tu berdasarkan cerita rakyat lah. Sahih ke tak, itu aku tak pastilah. Teori yang kedua, roti jala ni dikatakan berasal dari masyarakat dekat Sungai Johor sebab dapat inspirasi daripada jala-jala nelayan dekat Sungai Johor. Warna kuning tu pula disebabkan warna jala tu sendiri. Sebab dulu jala diperbuat daripada benang. Sekarang ni je jala guna tali tangsi. Teori yang ketiga pula berdasarkan pengkaji sejarah makanan India yang bernama K.T. Acharya. Dia berpendapat yang roti jala ni diadaptasi dari idiyappam atau lebih dikenali sebagai putu mayam. Satu lagi teori daripada Indonesia mengatakan roti jala ni diadaptasi daripada makanan India iaitu roti prata. Roti jala ni sangat famous untuk masyarakat Melayu dekat Indonesia, terutamanya dekat kawasan Sumatera Utara. Memandangkan dulu majoriti masyarakat Melayu Indonesia menetap dekat pesisiran pantai dan kerja sebagai nelayan, mungkin diorang dapat inspirasi untuk cipta roti jala ni daripada jala diorang. Diorang cakap roti jala ni dapat nama sebab roti jala ni bentuk nipis dan berlubang-lubang macam jala atau jaring. So itulah dia sejarah makanan-makanan yang aku rasa agak famous bila masuk bulan Ramadan ni. Sebenarnya lebih kepada makanan favourite aku je tu, tapi murtabak tu tak termasuk lah. Aku tahu ada banyak lagi makanan lain yang famous juga dalam bulan Ramadan ni. So cuba korang share sikit dengan aku dekat ruangan komen. Apa makanan favourite korang dalam bulan Ramadan ni yang korang mesti cari? Kalau tak dapat, mesti kempunan punya. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah informasi atau penyampaian aku hari ni tak berapa menarik. Biasalah, bulan puasa ni tenaga tak berapa nak ada. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton video aku hari ni. Kalau nak bagi duit raya dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Sampai sini je lah video kita untuk hari ni. Aku pun nak pergi bazar ni nak cari air katira. Kau nak makan apa man? Kuih tepung pelita bang. Tepung pelita Okey, baik. So semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.